Alhamdulillah saudara, selamat datang ke rancangan pertama. Sebelum tu Ramadan Karim, KC ucapkan dan Ramadan Mubarak. Mubarak. Oh, Ramadan Mubarak. Nampak. Karim dengan Mubarak tu apa perbezaannya Ustaz? Karim tu kemuliaan, Mubarak tu barakah. Oh, jadi dua-dua boleh sebut lah. Boleh. Jadi biasanya kalau orang berikan kita salam ataupun doa, Ramadan Karim, Ramadan mulia, kita pun tambah lagi Ramadan Mubarak dengan keberkahannya, insya-Allah. Oh, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Jadi semua dah tahulah cara-cara nak sebutkan perkataan tu. Hari ini Alhamdulillah rancangan pertama ni dipanggil Cakap Masjid. Bersama dengan saya. Macam lama-lama cakap masjid, teringat makcik saya cakap tu. Saya Cakap masjid, cakap masjid. Cakap masjid mana ni tak bohong ni. Ni betul ni. Masjid cakap jangan jadi gitu. Semalam kau gimana? Aku pergi ni melawat. Ya ke? Aku nampak kau kat Gelang. Tak adalah cakap masjid. Dia tak boleh fight lagi tu. Dia mana rumah Allah tu kan. Jadi Alhamdulillah kita ada Ustaz Faisal. Alhamdulillah. Dan sekali pandang macam Ibilu sikit-sikit. Itulah orang cakap saya, Ustaz dah macam a bit Liu Singapore. Saya kata tak adalah, saya a bit fat. Dan cakap pasal Ibit Lu ni, Ustaz juga adalah seorang pendakwa bebas dan juga seorang yang banyak mengendalikan acara-acara amal. Charity, yes. Alhamdulillah. Ini semua rakan-rakan. Kadang-kadang kita berkawan, kita bersosial, dan kadang-kadang kita berikan bantuan. Dan diorang pun suka dengan usaha kita. Dan diorang pun tinggal di serata rental estate. Mula-mula diorang penerima, lepas tu sekarang diorang membantu pula. So jadi diorang bukan, Ustaz kita malulah nak terima je, kita pun nak tolong Ustaz. Oh, jadi yang dulu menerima ni sekarang dah join forces untuk bantu pula. That's the growth. Itu yang cantiknya tentang pembangunan dalam amal ni. Orang tertarik dengan kita punya akhlak tu. Jadi bila kita dah mula memberi, diorang pun rasa takkan aku nak duduk diam kan. Itu kan manusia kan akan terasa tercabar. Betul. Jadi diorang ada inisiatif, diorang pun kata, Ustaz kalau nak kasih agihan, contoh di Toa Payoh ke, Ustaz telefon kita je, insya-Allah. Saya dan kawan-kawan kita akan tolong agihkan. Makanan groceries ke, makanan apa yang masak ke, pasal bergantung kepada kesesuaian rumah dan keluarga. Ada yang orang tua tak mampu nak masak, jadi kita kasih groceries pun tak guna. Jadi kita kasih yang dah masak, jadi diorang tinggal makan saja. Ada keluarga besar, diorang perlukan groceries. Insya-Allah. Jadi itu antara perkara yang dilakukan oleh Ustaz Faisal lah, seorang pendakwa bebas. Dan hari ini kita berkumpul ni sama-sama kita nak cakap tentang dah bulan Ramadan ni kan, nak berkongsi ilmu tentang Ramadan, nak santai je lah. Dan juga demi mengumpul dana bagi membantu Masjid Al-Amin. Bagi projek seperti yang tertera kat bawah ni kan, projek Iltizam Masjid Al-Amin. Projek Iltizam ni kalau anda tengok dekat sini bumbung-bumbung dia, nanti saya tunjukkan gambar lah kejap lagi. Tapi sekarang kita nak mulakan dulu lah dengan perbualan kita tentang Ramadan. Mungkin Ustaz nak berikan sedikit pahaman Ramadan tu sendiri. Biasa kalau kita buka kitab-kitab pun ataupun belajar, kita akan mula dengan ta'rif. Apa itu puasa? Kalau kita perhatikan, kalau solat, asal kalimat dia pun, asal bahasa dia pun daripada Arab, kita pinjam betul lah. Tapi puasa, you tak akan jumpa pa ataupun pe dalam bahasa Arab. Okey. Tapi dia panggil so'im dalam bahasa Arab. Oh, so'im. Kenapa kita kekalkan puasa? Kerana dalam bahasa Melayu lama, puasa tu maknanya menahan diri daripada lapar. Nafsu itulah. Jadi dalam agama kita pun sama. Menahan daripada nafsu. Maknanya ada jihad kat situ. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, siang ada jihad, malam pun ada jihad dia. Jihad tu macam mana Ustaz? Jihad tu bukan yang dalam erti pahaman saya, jihad tu kita mesti keluar memperjuangkan. Perjuangan. Perjuangan. Mana kita kena perjuangkan. Nafsu ni bukan benda yang senang. Setiap nafas kita, setiap diri kita tu pun nama dia nafs. Jadi yang ulama-ulama tasawuf ataupun ulama-ulama yang pakar dalam hati, ilmu nafs ataupun ilmu jiwa, maksudnya psikologi dalam Islam maksudnya. Jadi orang yang pakar dalam hati tu dia kata ilmu hati ni kita mesti bentuk dia. Nabi SAW kata manusia tu dilahirkan, anak Adam tu seperti kanvas putih ataupun kain putih. Mak bapak dia yang corak. Jadi bagaimana kita nak bentuk.
Jadi hari demi hari masuk bulan Ramadan kita bentuk balik. Ibarat kopi kita kacau-kacau dia berbusing, kita kena berhentikan dia. Pasal yang benda kebiasaan tu dah jadi dirinya, dah jadi karakternya. Jadi kita kena hentikan dalam bulan Ramadan. Jadi jihad yang dimaksudkan kat sini tu usaha untuk memperbaiki diri. Kalau ada ustaz-ustaz kata manjadda wajada. Siapa yang usaha dia yang dapat. Jadi kalau kat sini kita maksudkan, kita ertikan jihad nafsu tu maksudnya kita tahan lapar. Macam orang putih kata apa? Angry man is a hungry man. Betul. Angry man is a hungry man. Sorry. Tak apa. First time lah podcast ni. So bila kita lapar, kan semua bermula daripada perut. Tu sebab ada satu hadis Nabi SAW. Bila dia dah sibuk dengan dakwahnya, dia pulang ke rumah berjumpa dengan isterinya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia bertanya, "Ya Sayyidatina Aisyah, ada tak makanan untuk aku hari ni?" Aisyah pun masuk dapur. Dia cek. Bila dia cek sekali tak ada makanan lah. Ini biasa rumah Nabi selalu jarang ada makanan. Jadi bila dia nak sampaikan berita ni daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tak sangka Nabi jawab dengan jawapan yang paling baik. Jadi dia nak cakap dalam rumah tak ada makanan. Jadi agak-agak kalau kita suami dah kerja keras sekali balik Ling, ada makanan tak untuk aku ni? Mungkin kemungkinan macam tak ada makanan. Saya dah penat kerja, lapar. Awak duduk rumah buat apa ni? Jangan cakap you. Pak Ustaz pun sama juga. Kita ni am no angel. Yes. Jadi Rasulullah SAW ajar dalam hadis ni, dia kata apa? Baiklah, hari ini aku boleh puasa. Dia tak ada makanan, dia kata dia boleh puasa. Kita boleh tak terfikir macam tu? Tak boleh. Itu maknanya jiwa yang mutmain. Itu dah, kalau kita cakap gitu tu dah level kira betul-betul punya berserah Yes. Jadi bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan menyucikan hati, membetulkan diri, memperbaiki niat. Itu jihad dia. Itu matlamat kita untuk bulan Ramadan. Itu sebab bila kita lepas Ramadan, kalau you perasan, Syawal je, lepas tu balik rumah kan, lepas semayang pagi hari raya kan, kita balik rumah nak makan kekok alamak, macam nak puasa. Tapi Allah haramkan itu hari. Allah berikan kehormatan pada itu hari. Jangan makan puasa. Besok boleh puasa. Puasa 6. Jadi bila Ustaz cakap tadi bulan Ramadan ni kan, pengenalan ni adalah untuk kita belajar menjadi manusia yang lebih baik lah. Dia bukan saja jangan kita membuat perkara-perkara yang memang dilarang oleh Islam, tapi juga kita kena respon kita terhadap sesuatu cabaran yang datang. Antaranya cabaran tadi yang Ustaz ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW tu, balik rumah tak nak makan. Jadi dia respon dengan benda positif, tak apa, hari ni saya berpuasa. Jadi kalau datang satu ujian yang Allah beri ketika bulan Ramadan ni, anda tak boleh macam alamak. Tak boleh mengeluh. Tak boleh Mana boleh mengeluh? InsyaAllah ini adalah ujian daripada Allah. Kalau awak perasan bulan Ramadan dia punya ambience dia macam mana? Awak nak pergi dekat icebox pun awak bimbang. Betul tak? Ada orang tak bimbang, Ustaz. Ada orang itu dah kebiasaan dia. Ada orang dia buka icebox sebab panas kan cuaca ni. Rumah tak ada aircon. Buka icebox di depan sementara tu cuy juga tengok. Memang banyak macam gini. Ada yang tiba-tiba kan ambil uduk komo-komo lama. Tu nanti tu nak banyak soalan nak tanya. Jadi Ustaz, tadi apa Ustaz nak cakap ni? Jadi yang tadi kita dah sentuh jihad yang pertama. Pengenalan ni masih pengenalan ni. Masih belum lagi kita mendalami tentang apa tu puasa, apa itu shaim, apa kewajipan. Pengenalan ni jihad kedua yang Nabi SAW kata jihad waktu malam. Jihad waktu malam. Bukan malam Jumaat Itu jihad lain Maksudnya jihad malam tu adalah jihad kita tambahkan ibadah. Pasal nafsu ni siang hari dah lapar, malam kena solat lagi, kena baca Quran, tidur kejap, bangun untuk tahajud lagi. Alamak, betul punya latihan. Tapi kalau awak lihat hikmah besar bulan Ramadan ni jadi kita ambil lah manfaat, insya-Allah, mana tahu lagi semangat kita menyempurnakan Ramadan kita. Nabi SAW kata, kalaulah umat aku tahu kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, permata-permata yang banyak dalam bulan Ramadan ni,
nescaya dia akan doa pada Allah, umat aku akan doa pada Allah minta puasa ni sepanjang tahun. Maknanya dahsyat tau bulan Ramadan. Jadi memang benar lah. Selalu kan saya dengar mungkin orang kata bulan Ramadan ni berlipat ganda. Pahala kebaikan amal jariah kita berlipat ganda. Jadi ini bukan Cakap setakat ini bukan setakat cakap untuk tarik orang. Sebenarnya ia adalah satu fakta lah. Ya, betul. Jadi bila orang memberikan sedekah, misal kata Masjid Al-Amin ni perlukan anda memberikan sedekah sumbangan melalui itulah dekat bawah ni ada PayNow kan. Jadi sumbangan ni kalau hari lain, cakaplah satu hari sebelum Ramadan dengan hari Ramadan memang beza. Betul. Banyak bezanya. Hatta Nabi SAW kata bila kita berikan makan kepada orang susah, apa amalan dia sehari tu, you dapat juga. Dalam bulan Ramadan. Just let's say you kasih dia 3 biji kurma dia makan dan dia alhamdulillah syukur. Pahala dia sepanjang hari, sekali dia baca Quran satu hari ke, you dapat. Jadi ramai-ramai call saya insya-Allah Sabtu, Isnin, Selasa, Rabu. Iyalah tu. Tapi Ustaz, itu Ustaz cakap kalau kita kasih orang makan dia beramal jariah kita dapat pahala. Tapi kalau kita kasih orang makan, orang tu buat kejahatan, macam mana? Kita dapat dosa tak Ustaz? Saya rasa taklah. Allah tak zalim gitu. Allah SWT banyak kan hadis yang malaikat tu nak catat kita punya amalan aja. Dia fikir 2 kali. Kalau amalan buruk. Kita buat kesilapan, malaikat tu akan doa, ya Allah, janganlah dia berterusan. Istighfarlah lepas ni. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ada kata banyak kali. Kalau kita belajar dulu waktu sekolah, dia sengaja letak 3 kali. Kenapa? Jadi orang tak buat banyak kali. Taubat terus. Tapi kita tahu kenyataan ada orang tak belajar. Jadi kita sebenarnya malaikat tu akan doa sampai ke waktu asar. Waktu asar tu amalan akan naik. Jadi malaikat tu akan doa. Jadi kalau dia tak istighfar ataupun dia tak taubat, malaikat nak tulis pun berat. Bila kita istighfar dia, alhamdulillah. Kalau dia dah tulis sekali kita istighfar, lekas dia padam. Macam gitu Allah SWT berikan kepada malaikat. Macam contoh bulan Ramadan, kita tiba-tiba ialah perut lapar kan. Mood swing pun ada. Tiba-tiba anak buat selerak rumah, kita marah anak, apa ni? Tapi selepas tu kita dah marah anak, marah isteri, kita macam tak sampai hati. Kat sini kita pun kena jelas. Ilmu marah ni kita pun mesti ada. Mana marah kebaikan, kan itu nasihat. Marah keburukan itu nafsu. Itu yang bawa dosa. Tapi kalau you bising, budak dia dah memang berserah, tak apalah. Memang tugas ibu bapa tu untuk bising. Pasal dia je yang ada hak untuk bising. Dia yang dihalalkan. Pasal dia yang diberikan tanggungjawab daripada Allah untuk jaga anak ni. You just imagine kalau semua mak bapak diam aja. Silakan. Silakan. Cantiknya tembok aku. Sana kosong tu. Aku pun sama conteng juga. Dia pun joystick detector. Jadi ini dari segi mungkin pengajaran untuk anak-anak bolehlah Tapi apa pun kalau kita rasa marah, kita buat bukan marah lah, lebih pada kesilapan kita buat. Kita tahu salah ni, kita tetap buat. Kalau kita cepat-cepat dengan seikhlas hati, kita istighfar, astaghfirullahalazim, apa aku dah buat ni. Jauhkanlah, tak nak buat lagi lah. Jadi malaikat padam Padam. Malaikat akan sentiasa teragak-agak. Kerana kita ni, kelebihan kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ni memang banyak privileges. Cuma kita tak tahu je apa kita punya privileges. Macam contoh kita orang bumi sini kan, rakyat Singapura, apa kita punya privileges. So sama juga dengan kita sebagai umat Muhammad, apa privileges kita. Yang itu yang nak kena belajar dengan ulama-ulama. Jadi kita tahu kelebihan dan kemuliaan yang Allah dah sediakan untuk kita. Jadi bulan Ramadan ni seperti yang Ustaz kata tadilah, adalah satu jihad jihad perjuangan kita untuk menahan diri kita. Kita jangan cakap lapar dahaga tu dah tahulah. Tu memang basic lah Perjuangan kita untuk menahan rasa bongkak, riak, marah. Macam tadi kan bila awak cakap marah, then awak fikir 2-3 kali, aku ni puasa tak nak rosak. Then you start to control. You are able to control, boleh dim you punya kemarahan. Ataupun biasa kalau luar you suka banyak ketawa, tapi bulan Ramadan you dimkan sikit. Mungkin luar Ramadan ada orang tu suka emo, dia suka ego, jadi semua dim. Jadi Ramadan tu untuk latih dia control dia punya inner part. Jadi kalau orang gosip macam mana Ustaz?
Kadang-kadang office water cooler talk kan. Water cooler talk datang, kau tahu gosip. Macam mana kita itu kita kategorikan dosa juga lah Ustaz Kalau kita pun tahulah sejauh mana dosa tu kan. Kalau gosip tu demi kebaikan. Macam contoh, you memang ada relationship dengan keluarga you. Habis you cerita pasal dia. Tapi demi kebaikan, itu bukan gosip. Itu perbincangan. Jadi kita bezakan yang mana gosip. Kadang-kadang ada orang ni dengar, oh ni semua dia label gosip. Takkan semua fitnah. Okay. So kita kalau gitu tak diperbualkan, tak dibincangkan, macam nak cari huraian, macam mana nak tolong dia. Mungkin jawapan tak ada pada kita, pada orang lain. Jadi zaman Rasulullah SAW pun ada benda yang dinamakan gosip ni lah. Tapi sebenarnya maksudnya perbincangan. Nanti dia ni tahu pasal dia ni tahu pasal dia. Adakah itu memalukan dia? Tak. Pasal apa? Semua sohbah, semua ada sahabat. Bila diorang duduk, Allah akan tapiskan. Yang buruk tu Allah akan buang. Yang keruh ganti dengan jernih. Jadi dapat huraian. Kadang-kadang bila kita berkumpul, kita ada masalah, kita duduk dengan orang soleh je, ataupun orang ni jaga ibadah masing-masing, Allah akan angkat ujian dia. Kali dia keluar, aku dah cerita-cerita semalam, ni hari dah tak jadi lain lah. Pasal apa? You duduk tempat keberkahan. Jadi gosip ni kita nak nilai. Kalau gosip ini baik, kita panggil nasihat. Kan? Ad-dinu nasihat. Apa tadi? Nasihat tu nasihat. Oh, nasihat. Okey. Jadi maknanya agama ni tentang nasihat. Kita akan nasihat antara satu sama lain apa? Adakah tu gosip? Tak. Jadi kalau kita duduk memburuk-burukkan dia, nak jatuhkan dia, ataupun you mungkin jealous dengan dia, sekali perkara yang tak baik jadi pada dia, you ceritakan. Itu namanya gosip. Yang itu namanya fitnah. Yang ni dalam Al-Quran keras. Allah kata keras Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Maknanya dia ada agenda. Fitnah ni semua ada agenda. Maknanya ada udang di sebalik mi. Jadi agenda dia mungkin nak jatuhkan, nak porak-perandakan periuk nasi. Kadang-kadang dia just nak feel good je, betul tak? Aku suka dia suffer. Kan sadis. Agama kita kan agama nasihat. Lawan dia fitnah. Darkness and light dia tak boleh sama. Jadi alhamdulillah kita dah ini kira sentuhan sedikit lah bahagian atas tentang Ramadan ni, untuk kita memperjuang, untuk kita menjaga hati kita, cara kita bercakap dengan orang, kan, selain daripada benda yang normal tu, kita tahulah lapar, dahaga, dan menjaga solat kita, dan menjaga mata kita dan sebagainya lah. Hari ni dalam topik Ramadan ni, saya nak tanya tentang puasa setengah hari, Ustaz. Puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Okey, kalau kanak-kanak saya faham, kita nak melatih dia kan, supaya dia berpuasa tu dia dapat okeylah, mula-mula gini kita tambah sikit lagi 1 jam, lagi 1 jam sampai penuh hari. Tapi ada juga orang-orang yang dewasa ni yang dia kata, aku hari ni puasa setengah hari besok aku campur lagi setengah hari. Boleh tak Ustaz macam tu? Jadi dia main matematik lagi ni. Seorang ulama pernah kongsilah, Allah tak pernah berkira kasih kita nikmat dan rezeki. Kenapa kita nak berkira dengan Allah dengan ibadahnya? Itu hak Allah. Kita patut perkenankan. Kalau Allah suruh kita puasa, maknanya kita mampu. Kita jangan komplain kita sakit ke apa ke. Ada nabi-nabi lain dalam Al-Quran kisahnya dalam keadaan kulit dia sakit, badan dia semua lebih teruk sakitlah daripada umat kita. Tapi mereka mampu puasa, mereka mampu beribadah, mereka mampu berzikir, mereka melakukan banyak-banyak lagi amal dalam keadaan sakit. Dalam orang Islam dia sebenarnya dalam ibadah ni kita kena ada mentality macam bersemangat berbisnes dan lain juga, ataupun berjuang. Macam saya suka ni quote, when the going get tough, the tough get going. Maknanya bila kita sakit, patutnya kita makin dekat dengan Allah. Pasal apa? Bila you sakit, you fikirkan balik apa yang berlaku. You akan rasa, ya Allah, ya Allah, Allah juga yang comfort you. Betul tak? Betul. Sakit hati ke, apa sakit pun fizikal sakit, ke. Jadi bila you fikirkan balik, bila you sakit, yang dekat Allah. Jadi kat sini ibadah kita patut lagi tinggi. Pasal Allah dah dekat ni. Allah tengok ni. Jadi kita kena lagi perform. Jadi Allah tengok dia ni sakit-sakit pun ibadah. Macam contoh mak bapak kita nampak kita sakit-sakit pun belajar. Agak-agak apa pandangan mak bapak kita?
Ya Allah, terima kasih lah. Mana nak dapat? Mana nak dapat sejuk perut. Apa ni, dia kata, ya Allah, kalau betul, kasihlah sakit daripada aku. Kalau bos nampak dia sakit tapi dia bekerja keras. Ni dia panggil, jangan buat benda macam tu. Don't spoil market. Nanti orang lain pun kena. Nanti orang lain, si Man tu sakit-sakit pun kerja. Engkau sakit-sakit MC. Spoil market tu nama dia. Jadi kat sini pun kita lihat, kalau makhluk je lihat antara satu makhluk, dia ni susah tapi dia tetap berusaha. Kita kagum. Bayangkan Allah punya kagum. Subhanallah. Jadi kita kena ada that mentality. Kecuali kalau sakit kita ni memudaratkan lah. Maksudnya kita nak kena makan ubat. Aku puasa. Aku puasa. Makan ubat ni perlu sebab kena turunkan tekanan darah, kan? Kena turunkan kita punya naikkan sedikit tekanan darah ataupun temperature badan makin tinggi. Itu okey lah kalau makan. Maksudnya kena tengok juga keadaan lah pada seseorang tu. Antara erti takwa adalah kekuatan. Orang yang bertakwa, dia tak ada problem ni nak puasa setengah hari ke. Tak ada, dia tak ada masalah ni. Jadi kita kat sini, Nabi SAW ada satu hadis. Al-mu'minu qawi ahabbu ilallah min mu'minu da'if. Mukmin yang kuat lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala kata the spiritual punya strength tu yang Allah suka tengok. Kan bila you keadaan tua, you tetap beribadah. You sakit, you beribadah. Bila you dah tak mampu, you tetap derma. Bila you dah sempit, you tetap mengutamakan orang lain daripada dirimu. Ini adalah pulang-pulang keemasan. Ingat tak 5 perkara sebelum 5 perkara tu? Bila lapang sebelum sempit, kan? Sihat, sakit, muda, tua dan sebagainya, kan? Yang ini semua peluang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat keredaan Allah. Kat sini yang Allah nak tengok. Bila diuji kat situ yang Allah nak tengok. Guru kita tengok bila time kena exam apa? Bila Shifu tengok disciple dia. Bila time dia kena test, tengok dia punya decision making macam mana. So kat situ Allah SWT nak lihat macam mana kita respons. Contoh orang kasih kita rasuah. Kau buat gini, buat gitu. Allah nak tengok, kan Allah izinkan keadaan tu berlaku. Jadi kita jangan off guard. Sentiasa rasakan Allah melihat. Sentiasa kita tak boleh cakap benda ni datang sebab orang busuk hati orang ni, tapi ini ujian dari Allah. Terima kasih Allah, berikan aku kekuatan untuk mengharungi ujianmu, ya Allah. Minta kekuatan untuk mengharungi ujianmu. Ini doa yang paling baik. Ada orang kata, ya Allah angkatkan ujian aku. Allah kasih dia ujian, dia suruh Allah yang angkatkan. Macam awak cikgu. Contoh macam, Allah apa ni? Tolonglah, ni tak boleh buat saya. Tak kau kata kau maha kuasa. Ajar. Tak begitulah Ustaz. Siapa yang Tuhan? Okay. Jadi minta kekuatan supaya boleh mengangkat ujian. Jadi mana, ya Allah give me strength. Yes. Biar aku boleh mampu angkat. So kan beradab, maknanya Allah juga izinkan kita berdoa. So doa kita tak boleh macam, ya Allah kenapa kau kasih aku ujian macam ni, ya Allah. Bila Nabi SAW belah bulan tu, untuk buktikan kepada orang musyrikin, adakah Nabi yang belah bulan tu? Bukanlah. Dia minta Allah dengan namamu, denganmu terbelah. Bila Nabi Musa AS pacakkan dia punya tongkat tu dan terbelah lautan. Tu. Adakah Nabi Musa yang belah? Bila Nabi siapa Nabi yang lontarkan batu tu? Nabi Daud. David dengan Goliath, kan kita ingat yang Bible pula. Tak ada. Saya ingat Ustaz nak cakap David Copperfield. Itu lain. Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam bila dia lontar pada Jalut raksasa tu, apa yang berlaku? Adakah dia lontar batu kecil dan raksasa tu jatuh? Adakah dia? Tak. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Aku lontar, Allah pun lontar dan dia pun jatuh. Walakinallah rama, maknanya Allah sebenarnya yang melontar. Jadi dalam perbincangan kita hari ini adalah tentang puasa setengah hari itu, memang sama sekali tidak wujud.
Sebabnya kita harus bertakwa, kita harus jangan berkira. Jangan berkira lah. Sebab kalau kita berdoa, ya Allah, hari ini aku kerja buruh, panas terik, ya Allah, berikan aku kekuatan bila aku berpuasa ni. Dia tak macam, Allah, kenapalah aku kasi aku puasa tengah-tengah kerja buruh ni. Jadi puasa setengah hari memang tidak, tapi untuk kanak-kanak latihan okeylah. Tak masalah. Yang mumais okey. Ada kisah Imam Syafi'i waktu dia 12 tahun. Dia dah mengajar dengan ulama-ulama tau. 12 tahun dia dah hafal 30 juz. Dengan hadis-hadis Nabi SAW dah berapa ribu. Dan dia berhak untuk mengajar tau. Ulama-ulama semua duduk depan dia. Dia kata ni hari kita akan belajar bab puasa. Apa yang berlaku kat situ? Imam Syafi'i pun ambil air ni. Dia tuang. Okey, lepas tu dia minum. Ulama tu songkok dah sampai tertutup mata. Waktu tengah puasa tu dia minum? Tengah puasa, dia ajar bab puasa dan dia minum. Okey, ya. Ulama tu pun dah garuk kepala. Ni apa ajaran sesat ni? Kalau kita sekarang kan, ajaran sesat kan. Sesat ni, apa ni? Puasa-puasa, minum air Jadi dia kata, tak wajib bagi yang mumais. Mana 12 tahun dah balik belum? Nampak tak? Kebijaksanaan Imam Syafi'i. Jadi dia nak tunjukkan bab puasa ni untuk mumais. Jadi ini air contoh lah tak apa, ni dah buka pun boleh minum. Tadi ustaz dengan saya dah bantai kurma InsyaAllah pasti kita nak apa ustaz, Subhanallah, biryani dam ustaz Jadi return round 2. Ini ustaz kata tadi anak kecil lah. Sekarang ni saya nak tanya, anak kecil ni diorang ada tak pahala dosa? Pahala dosa mak bapak tanggung. Mak bapak tanggung. Tapi tengok dosa apa. Kalau kenakalan tu biasalah. Budak kecil kalau tak nakal tu bukan budak kecil. Tiba-tiba dia duduk baca surat khabar kan. Minum kopi ke apa. Tu bukan budak kecil. Jadi pada usia diorang dah balik tu barulah. Okey, mumais ni dah boleh tahu yang mana baik, yang mana buruk. Mumais. Tapi kalau balik dia dah tahu yang mana halal, yang mana haram. Tak semestinya orang tu mumais dia balik macam tu. Ini maksudnya dia punya akal ke ataupun fizikal. Ada orang balik cepat. Okey. Jadi dia boleh balik dulu dan dia datang mumais kemudian. Itu sebab dia kena tally. Okey. Belajar mesti sama-sama. Pasal kita nak tahu development dia. Itu sebab mula dengan ngaji. Bila budak tu dah boleh ngaji, dia dah tahu mana nak stop, mana nak jalan terus, mana nak sambung, mana nak syadah. Jadi kat situ ngaji ni sebenarnya benchmark. Jadi budak-budak biasanya kalau kita rata budak 7 tahun sebenarnya dah boleh baca Quran sebenarnya. Pasal mula daripada 4 bulan. Ni dah parenting in Islam Tak apalah, sedikit perkongsian. Daripada 4 tahun, 4 bulan, 4 hari, 4 minggu, 4 hari, ini 4, you dah boleh kasih anak tu Quran. Sebenarnya di dalam kitab Imam Ghazali banyak tentang nombor pun. Pasal dia pun alkemis. Dan dia juga ada antara orang-orang yang pakar dalam ilmu hisab. Nombor-nombor ni ada signifikan dia. Jadi contoh kalau kadang-kadang. Tadi ustaz kata nombor apa? 4 apa yang 4 sekali lagi? Boleh ulang. 4 tahun, 4 tahun, 4 bulan, 4 bulan, 4 minggu, 4 hari. Tak payah 4 jam, 4 saat. Pada waktu itu dah boleh hadiahkan dia seorang guru untuk mengajarkan Quran. Jadi bila dia dah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia dah masuk tu boleh try madrasah sekali. Jadi dah 3 tahun takkan tak boleh baca. Just invest on a good ustaz ataupun asatiza. Kan pay them good, dia ajar anak you. By the time 3 tahun you dah tak payah fikir anak ni boleh baca Quran lagi. Dia dah tinggal nak maintain hari-hari je. Mungkin dia dah boleh start hafal pun. Itu sebab pasal apa? Sebelum masuk primary kita kasihlah Quran. Dah masuk primary dia dah nak kena fokus akademik pula. Nampak tak? Jadi you dah kerja you dah senang. Jadi jangan silap kat situ. Kadang-kadang orang tak apalah masih kecil lagi ataupun kesian lah kecil-kecil nak belajar. Jangan. Pasal apa? Imam Syafi'i 12 tahun dia dah boleh mengajar. Jadi gitu mak bapak dapat pahala lah. Yeah, of course. Bila pak pahala kita tak payah tanya kan. Yang dosa ustaz, mak bapak dapat tak ustaz? Nak tahu ustaz. That's why kita cakap jangan berkira dengan agama. Allah tu maha kaya, dia kasih lebih daripada apa yang dia minta.
Kalau dia nak sama-sama, kau nak berkira, okey mari sini. Tempoh hari, ingat tak tempoh hari kau ada makan gula-gula dekat atas meja, siapa punya kau ambil tu? Main ambil je, tak minta izin. Tak minta izin Jadi itu tahap dia bila kita buat sesuatu, kita buat kerana Allah. Jangan berkira, dan puasa itulah antara perkara di bulan Ramadan ni kita jangan berkira, sebab itu adalah peruntukan agama kita. Betul. Yang mana kita harus patuh, lapar dahaga, dan bonus-bonus dia bulan Ramadan ni apa Ustaz? Bonus-bonus selain daripada puasa, anda Ustaz tadi cakap bangun untuk antara saya lupa tadi nak kongsi awal-awal. Nabi SAW tiap-tiap tahun dia akan doa 3 bulan istimewa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab dah terlepas. Sya'ban ni bulan Nabi SAW. Bulan Rajab bulan Allah. Bulan Ramadan Nabi kata bonus untuk umat Muhammad SAW. Jadi apa pun dikalikan ganda. Contoh you tidur pun pada bulan Ramadan digalakkan. You nak kira macam mana lagi? Tidur tu jadi pahala. Tapi korang janganlah ambil advantage. Jangan sampai tidur terus buka. Amboi. Sampai dekat kerja, dekat sekolah, tidur suruh kerja. Bos orang Islam ke? Islam. Bos puasa ke? Puasa. Ustaz Faisal cakap tidur ni menambahkan pahala. Jadi, ada orang suka Ustaz, dia twist. Dia ambil apa yang dia nak dengar je. Yang lain semua dia tolak tepi. Kan? Nanti bos dia call aku. Jadi tidur macam mana tu Ustaz yang Ustaz katakan tu? Tidur tu bila kita berehat. Pasal malam tu kan kita dah berjihad. Jadi untuk kita kasih tenaga. Okey. Kalau korang tidur boleh, nak tidur boleh. Malam kena bangun, solat malam, tarawih, tadarus Al-Quran. Nampak? Bonus dia je Allah dah suruh kita tidur. Apa lagi yang lain-lain. Antara kenapa saya sebutkan 3 bulan, setiap 3 bulan tu ada keistimewaannya. Bulan Rajab Isra' Mi'rajnya. Okey. Bulan Sya'ban nisfu Sya'bannya. Bulan Ramadan apa malam yang istimewa? Bulan Ramadan malam 10 malam terakhir. Apa tu yang kita tunggu? Lailatul Qadar. Perfect. Alamak. Kalau saya ustaz awak, saya kasih awak. Dah boleh mengajar lah. Tak ada takut gedebak dua. Ni salah jawab ni kena ni. Salah jawab tahu, jangan salah bawa. Salah. Alhamdulillah. Malam Lailatul Qadar. Spesifik surah untuk malam tersebut. Dalam Al-Quran tu ada satu surah. I think semua orang hafal surah dia kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau you baca pelan-pelan dan you boleh bayangkan, you dah boleh tahu jalan ceritanya. First kali dia kata akan ada satu malam mana dia Lailatul Qadar. Umat akan tanya apa tu malam? Allah sendiri tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala kata biar aku yang tanya. Lepas tu Allah sendiri yang explain. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maknanya malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bonus besar ni. Tapi tak semua orang dapat malam tu Ustaz jangan cakap. Siapa kata? Ada riwayat, ada peristiwa orang tu baring je, dia cuma zikir pun dia dapat. Kirakan dia dapat 1000 malam berzikir. Banyak tu. Betul. Kira dia punya itu kalau yang baring aja kan, boring-boring baca bismillahirrahmanirrahim. Dapat bismillahirrahmanirrahim 1000 bulan. Tapi kalau orang yang betul-betul memuliakan malam tu dengan pakaian cantiknya, dengan khusyuknya, dengan syukur, ya Allah, kau dah kasih aku macam-macam lah. Dan dia baca apalah surah ke, wirid dia ke, zikir dia ke, ataupun doa dia ke apa, dia dapat 1000 bulan. Bayangkan dosa dah terhapus, pahala berganda. Kalau boleh besok aku nak matilah. Jadi balik pun cantik je amalan. Ustaz, itu untuk yang mukmin lah. Untuk orang yang sentiasa bertakwa, mukmin ni beriman pada Allah, betul, kan. Untuk orang-orang yang biasa macam saya, kadang-kadang ni 10 malam terakhir lah dekat bazar. It's good that you maintain that humility. Sometimes you do not know where's your status in the eyes of Allah. Kita tak tahu mana kedudukan kita. Tetapi bagus kita maintain biar kita rasa kita ni hina. Itu sebenarnya kezuhudan. Jadi jangan kita ketahukan kawan-kawan kita, alah kau ni siapa, lepas tu kita kata tak apa, ada. Kita jangan janjikan pun.
Tapi kat sini kita usaha lebih. Kita jangan apa orang kata mengeluh tapi defeatist. Tapi defeatist maknanya apa? Dia pemikiran yang cepat mengalah. Okey. Lepas tu humility tapi datang with victorious. Maknanya aku humble tetapi aku lebih semangat. Saidina Umar pernah berkata dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan aku di akhirat nanti?" Para sahabat semua suka tanya Nabi soalan ni. Kita je tak tanya dengan guru kita. Syekh, macam mana keadaan aku, iman aku? Dulu kita berguru, kita akan tanya dengan guru-guru kita, Syekh, how is my condition? How is my state? Manusia dulu, umat Islam, kalau dia mukmin, dia mesti cari guru. Jadi Saidina Umar bertanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan aku di akhirat?" Rasulullah SAW kata, "Buku tu dah tutup, pen tu dah diangkat, ink dah kering." Maknanya semua dah tertulis. Oh. Kalau kita macam mana? Alamak, Dacik dah tak ada harapan lah. Betul lah. Pergi clubbing lah terus. Terus pergi clubbing. Itu defeatist. Maknanya dia terus. Tapi kalau orang yang bersemangat, kalau Nabi dah cakap gitu, dia akan kata apa? Saidina Umar radhiyallahu anhu jawab, "Baiklah, sekarang aku akan buat lagi banyak amal." You see? Berapa banyak sunnah, berapa banyak para sahabat dah mengajarkan kita tentang mentaliti mesti more kuat. Orang beriman, semua orang beriman, tak ada satu pun tak beriman. Kalau dia kata dia atheist pun sebenarnya dia beriman. Beriman tu maksudnya percaya? Yes. Apa tu percaya? Manusia semua mesti ada percaya. Kalau tak percaya, dia tak hidup. Percaya tu memang dah ada. Bukan something yang kita nak ambil, install. Tak ada. Allah kata semua orang ada iman. Tapi dia naik ataupun turun. Yazid wa yankus. Dia increase or decrease. Yazid maknanya increase. Yankus maknanya decrease. Itu sebab Nabi SAW kata tadi, mukmin daif dengan mukmin qawi. Mukmin daif tu maknanya mukmin yang lemah. Maknanya dia punya decrease. Awak jangan kacau kawan awak yang nama Yazid Yankus. Yankus tak datang. Ya tak ada. Nama dia Muhammad Yazid. Saya ada kawan. So sekarang ni saya akan panggil dia Yazid Increase. Salah, Muhammad Increase. Okey juga tu. Muhammad Increase. Oh, jadi Yazid maksudnya increase lah, melebihkan sesuatu lah. Yazid Yazid kan volume. Yazid kan volume. Tapi betul maksud bahasa Arab. Betul, kalau cakap Yazid. Lebihkan. Yazid betul suatu kita sembang ni dah boleh kasih dia ARS please. Dah settle. Kalau mak ni makan cukup tak? Yazid dah tambah. Oh, baru tahu Yakus maknanya kurangkan. Yankus. Kalau gula cakap apa? Gula Ustaz? Sukar. Yankus sukar, kurangkan gula. Ya Ramadan ya. Jadi alhamdulillah perkongsian yang menarik sebenarnya daripada satu topik ini. Kita sajalah, saya suka. Saya sebenarnya banyak benda saya nak tanya dengan Ustaz. Tapi insya-Allah kita akan Ustaz akan datang lagi ke episod seterusnya. Insya-Allah. Kita akan cakap tentang satu lagi perkara. Kita pun akan tamatkan bincangan kita, perkongsian lebih tepat lagi lah tentang bulan Ramadan. Ini satu Ramadan, sampailah insyaAllah semoga kita panjang umur ke akhir Ramadan ini. InsyaAllah semoga juga ibadah kita diterima. Amin. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, jangan lupalah untuk terus memberikan sumbangan kepada pembinaan masjid. Masjid Al-Amin. Al-Amin. Dan tadi saya nak kongsikan gambar. Inilah gambar bumbung masjid yang nak kena diperbaiki. Yang kat Teluk Belanga kan? Yes, ini Al-Amin Masjid Al-Amin. Al-Amin. Jadi ini Masjid Al-Amin yang mana perlu diperbaikilah bumbung dia, nampak dah terseropak, ada wiring, bumbung bocor, dan ini peluang di bulan Ramadan untuk anda membantu masjid. Dan ini kira kalau bantu masjid kira boleh disifatkan sebagai pahala berpanjangan Ustaz. Of course. Ini kan masjid rumah Allah. Bila siapa yang ada hati yang membantu masjid, seolah-olah dia membina masjid dia sendiri di akhirat. Itu sebab bila kita membina rumah, kita niatkan membina masjid. Betul lah orang tua kata, macam masjid cakap kan. Ni pun dia cakap masjid, membina masjid. Maksudnya kita tempat rumah beribadah. Jadi rumah ni kita dedicatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW kata,
siapa yang membina ataupun tolong membina masjid di dunia, Allah akan binakan rumah, sebuah rumah di akhirat. Mungkin macam ni ataupun mungkin lagi besar, mungkin macam ni atau mungkin lagi cantik. Jadi berpusu-pusu. Itu sebab kalau kita dengar kan, ada apa, atuk-atuk nenek kita kalau ada dengar masjid, diorang berpusu-pusu kelam kabut, diorang akan derma. Diorang nak jadi yang first, diorang nak jadi yang utama. Ini semua zaman Nabi SAW. Ada kisah sahabat bila Nabi tanya siapa yang nak menyumbang, semua senyap, tak tahu kan apa ni nak kena bikin ni. Sayyidina Osman berdiri, dia dermakan. Lepas tu Nabi buka peluang kedua, siapa yang nak menderma? Sayyidina Osman juga berdiri. Jadi lepas tu dia tanya lagi sekali, okey, sekarang siapa nak derma? Lepas tu Sayyidina Osman berdiri 3 kali berturut-turut. Nabi kata, lepas ni kau jangan berdiri lagi, kau dah dapat tempat kat syurga. Subhanallah. Wah. Jadi tapi Nabi tak cakap lah derma untuk apa? Dia ada cakap derma tu waktu peperangan ada. Derma untuk apa, membina benda yang wakaf pun ada. Jadi kat sini riwayat banyak kata ini waktu nak pergi jihad Badar yang first tu. Jadi siapa nak kalau tak silap saya, yang first tu kelengkapan perang. Kedua, makanan untuk orang perang. Ketiga, kalau tak silap saya, untuk tempat rehat untuk berperang. Jadi Sayyidina Osman is a well known rich man lah. Ni bukan rich millionaire punya tau. Seriously, zaman tu diorang punya kekayaan, diorang boleh kasih makan beratus-ratus orang. Berapa unta diorang nak sembelih pun diorang suka hati gitu. Jadi bila Sayyidina Osman berdiri 3 kali, Nabi kata, diorang sebelum diorang pergi perang, kau dah dapat pahala perang dah. Oh, sampai gitu sekali Maknanya orang yang menderma dekat masjid ni juga, boleh siapa saya katakan, yang first, siapa yang dahulu, dia akan dapat rumah yang paling baik. Jadi kalau orang beribadah dalam masjid tu, dia dapat pahala juga. Of course. Itu sebab masjid ni digalakkan sampai Allah sendiri kata, siapa yang ada hati cinta masjid macam awak, bantu masjid ni dengan ikhlasnya, tanpa tanyalah, saya buatkanlah untuk Masjid Al-Amin. Mungkin awak sedar ataupun tak sedar, awak rancang ataupun tak rancang, kat situ Allah SWT menyaksikan. Semoga siapa yang melihat saja ni bersangka baik je, ataupun sokong press like and share, subscribe ni, pun dapat juga rumah-rumah di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Amin. Amin. Cepat amin. Amin. Jadi bulan Ramadan ni kena amin. Amin. Semua amin angkat tangan. Asal tak angkat tangan. Patut bikin satu butang amin Nanti saya masukkan Ustaz amin. Dia macam power. Dia macam kira efek echo Alhamdulillah. Jadi kita akan jumpa di episod kedua. Amin. Sebarang informasi di Spotify podcast, di Apple Podcast, juga di YouTube channel, di Facebook ni, semua akan dimasukkan dalam informasi posting lah. Jadi nak tahu apakah PayNow number, UEN number untuk anda berikan sumbangan, dan kalau nak dekat video ni, kita ada dipanggil QR code ni, boleh scan dan terus ke PayNow untuk membantu masjid. 100%. Ya, dia bukan masuk ke poket saya ke poket Ustaz. 100% awak kasih kat masjid, masjid lah yang akan menguruskan segala-galanya. Alhamdulillah Ustaz, jumpa lagi dan selamat bertarawih pertama malam ni. Yes. Alhamdulillah.